Pada masa sekarang, kita sering melihat terhadap kesan pencemaran alam sekitar yang kian hari kian meningkat. Isu pemanasan global merupakan antara isu utama yang sering dibincangkan di seluruh dunia untuk masa kini. Walau bagaimanapun, isu ini juga diberi perhatian daripada pelbagai pihak termasuklah para pelajar. Tujuan kumpulan kami membuat kajian isu pemanasan global ini adalah untuk mengukur tahap kesedaran dan pengetahuan para pelajar USM mengenai isu pemanasan global. Untuk kajian yang dijalankan, kami mendapati bahawa pada tahun 2001, Secretariat Regional Center of Expertise USM telah menghasilkan konsep universiti dalam taman bagi memperkenalkan fungsinya sebagai tempat institusi pengajian tinggi sekaligus menyanjung alam sembilan jadi yang wujud dalam persekitaran kita. Tujuannya agar para pelajar dididik untuk menghargai dan memelihara suasana yang kondusif. Para pelajar juga memberi pandangan terhadap langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh mereka bagi mengurangi kesan atau impak daripada pemanasan global. Oleh itu, jelaslah bahawa sangat penting agar para pelajar, khususnya bagi kajian ini yang ditujukan kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Malaysia untuk lebih prihatin terhadap isu pemanasan global. Seterusnya, saya akan membentangkan permasalahan kajian. Pada masa kini, fenomena pemanasan global semakin membimbangkan. Pemanasan global merupakan fenomena di mana gas berbahaya memerangkap di bumi dan dihalang daripada terbebas keluar ke angkasa dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Masyarakat kini, terutamanya pelajar universiti, tidak prihatin kepada aktiviti yang menyumbang kepada fenomena ini. Tanpa mereka sedari, ketidakprihatinan generasi muda kini telah mengakibatkan fenomena pemanasan global menjadi semakin meningkat dan membawa impak yang serius kepada kehidupan seharian masyarakat masmur. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana generasi muda seperti pelajar USM adalah peneraju masa hadapan untuk membina sebuah negara yang lebih kondusif dan mengurangkan fenomena pemanasan global. Jika punca-punca pencetus fenomena ini tidak dikawal dan dicari langkah untuk penyelesaiannya, maka hal ini akan mengakibatkan kesan buruk dan seterusnya membawa kepada perubahan besar kepada kehidupan harian masyarakat. Pendek kata, kajian ini dijalankan untuk memberi kesedaran kepada pelajar USM supaya lebih prihatin dan terhadap isu pemanasan global dan impak kepada kehidupan seharian. Tambahan lagi, kajian ini juga dilakukan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan meneroka pandangan daripada pelajar USM tentang faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Pengkaji ingin membuat kajian tentang langkah-langkah penyelesaian terbaik bagi isu ini melalui hasil kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kesedaran pelajar Universiti Sains Malaysia mengenai pemanasan global secara terperinci. Hal ini kerana masih terdapat ramai pelajar yang tidak mengetahui faktor dan kesan pemanasan global. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji tentang konsep pemanasan global terhadap pelajar. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global terhadap pelajar. Yang ketiga, mengkaji kesan-kesan pemanasan global terhadap pelajar. Yang keempat, mengkaji langkah-langkah untuk pengawalan pemanasan global terhadap pelajar. Kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Pertama, kaedah kualitatif, iaitu kami mengumpul dan menganalisis maklumat tentang pemanasan global daripada pelbagai sumber, termasuk kajian lepas, laman sesawang, artikel dan jurnal. Kedua, kaedah kuantitatif. Kajian soal selidik ini mengandungi 5 bahagian dan responden perlu menjawab ya atau tidak serta memilih daripada pilihan jawapan yang disediakan jika mereka bersetuju. Dalam kajian ini, soal selidik terbuka kepada pelajar USM dan akan diedarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram yang berbentuk Google Form dan bersaiz 45 orang responden. Antara aktiviti dan proses kajian yang dijalankan adalah yang pertama, mengenal pasti masalah dan menetapkan tajuk kajian. Kedua, menentukan objektif kajian. Ketiga, mereka bentuk soal selidik. Keempat, mengutip data. Kelima, menganalisis data. Dan yang terakhir, menyediakan laporan dalam bentuk infografik.
Terdapat beberapa soalan daripada demografi responden iaitu jantina, umur bangsa dan tahun pengajian. Seramai 45 orang responden telah menjawab survey yang telah kami sediakan. Daripada 45 orang responden, 28 orang merupakan perempuan dan selebihnya iaitu 17 orang merupakan lelaki. Seramai 41 responden berumur 20 hingga 25 tahun, 2 responden berumur bawah 20 tahun, 1 responden berumur 26 hingga 35 tahun dan 1 responden berumur 36 tahun ke atas. Selain itu, seramai 22 responden berbangsa Melayu, 16 responden berbangsa Cina, 5 responden berbangsa India dan 2 responden lain-lain bangsa. Seramai 19 responden merupakan pelajar tahun 1, 18 responden merupakan pelajar tahun 2, 3 responden merupakan pelajar tahun 3 dan 5 responden merupakan pelajar tahun 4 dan ke atas. Seterusnya, responden juga menjawab beberapa soalan tentang tahap kesedaran pelajar tentang konsep pemanasan global. Semua 45 responden mengetahui tentang pemanasan global, sedar bahawa bumi sedang mengalami pemanasan global dan bersetuju bahawa suhu cuaca semakin meningkat tahun ke tahun. Seramai 44 responden bersetuju bahawa pemanasan global disebabkan oleh aktiviti manusia. Seramai 42 responden bersetuju bahawa fenomena pemanasan global merupakan sesuatu isu yang sangat serius. Seterusnya adalah mengetahui pemahaman pelajar tentang faktor pemanasan global dan yang paling banyak disetujui adalah pembakaran terbuka iaitu seramai 39 orang pelajar bersetuju. Manakala penerokaan hutan dan pelepasan asap pengangkutan jalan raya pula, kedua-duanya disetujui oleh seramai 37 orang pelajar. Aktiviti perindustrian disetujui seramai 36 orang pelajar. Selain itu, kesan rumah hijau disetujui seramai 28 orang pelajar. Manakala penggunaan elektrik pula hanya disetujui seramai 12 orang pelajar. Untuk pembakaran terbuka, ia menghasilkan gas berbahaya berlebihan ke udara. Penerokaan hutan membahayakan atmosfera bumi kerana kadar karbon dioksida dilepaskan meningkat. Begitu juga dengan pelepasan asap dari pengangkutan jalan raya. Aktiviti perindustrian sukar dibendung kerana ada pihak yang melepaskan bahan kimia tanpa mengikuti prosedur yang benar. Kesan rumah hijau berlaku kerana ia memerangkap haba dan menghalangnya daripada melepaskan semula ke angkasa dan menyebabkan pemanasan global. Penggunaan elektrik juga adalah salah satu sumber terbesar bagi gas karbon dioksida. Seterusnya, kami beralih ke tahap pemahaman pelajar mengenai kesan-kesan pemanasan global. Yang paling banyak dipersetujui adalah perubahan iklim iaitu seramai 41 orang bersetuju, manakala 37 orang bersetuju dengan penipisan lapisan ozon dan 34 orang responden setuju dengan peningkatan paras laut. Selain itu, kemarau disetujui oleh 33 orang responden dan 32 orang responden bersetuju bahawa pemanasan global mengakibatkan ancaman ekosistem flora dan fauna. Sebanyak 28 orang juga bersetuju bahawa kesihatan manusia terjejas akibat pemanasan global dan 25 orang responden memilih Pulau Habor Bandar serta sebanyak 23 orang responden sahaja yang bersetuju bahawa pemanasan global mengakibatkan kemerosotan sumber makanan. Semua kesan yang ditanyakan kepada responden merupakan kesan yang sebenarnya berlaku akibat pemanasan global. Pertama sekali, perubahan iklim yang biasanya berlaku dalam tempoh 10,000 tahun kini berubah dalam tempoh 100 tahun saja akibat pemanasan global. Seterusnya, ejen pencetus pemanasan global seperti bahan perosak ozon menipiskan lapisan ozon di mana ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan paras laut. Ini juga berupaya mengancam ekosistem flora dan fauna dan menjejaskan kesihatan manusia hasil daripada radiasi cahaya matahari yang mempunyai gelombang haba yang melampau. Pemanasan global juga akan mengakibatkan Pulau Habor Bandar di mana suhu di sekitar bandar adalah lebih tinggi berbanding tempat di luar bandar. Bukan itu saja, pemanasan global juga akan mengakibatkan kemerosotan sumber makanan kerana tanaman-tanaman tidak dapat bertahan dalam persekitaran yang semakin tidak kondusif.
Seterusnya, kami beralih ke bahagian pengetahuan pelajar tentang langkah-langkah untuk pengawalan pemanasan global. Bagi langkah mengurangkan aktiviti pembalakan pokok dan mengurangkan aktiviti pembakaran terbuka, kedua-duanya disetujui oleh 38 orang responden. Manakala untuk langkah mengamalkan aktiviti kita semula dan mengenakan kompaun yang tinggi kepada orang yang mencemari alam sekitar, kedua-duanya disetujui oleh 36 orang responden. Seramai 35 orang responden bersetuju dengan langkah memberikan pendidikan dan pendedahan tentang alam sekitar kepada masyarakat, dan seramai 31 orang memilih langkah iaitu menggunakan sumber yang boleh diperbaharui. Bagi langkah mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan kenderaan dan langkah mengurangkan penggunaan plastik pula, kedua-duanya disetujui oleh 26 orang responden. Kita dapat melihat bahawa kebanyakan responden iaitu pelajar USM mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang langkah-langkah mengawal pemanasan global, tetapi masih ada segelintir responden yang tidak mengamalkan langkah-langkah berikut. Statistik berkenaan boleh dilihat di catapai di sebelah kanan, di mana daripada 45 orang responden, sebanyak 39 responden yang mengatakan bahawa mereka mengamalkan langkah-langkah berikut dan 6 orang responden yang tidak mengamalkan langkah-langkah tersebut. Tuntasnya, pelajar Universiti Sains Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang pemanasan global. Penyelidikan yang dijalankan telah berjaya mencapai objektif kajian dan menjawab permasalahan kajian dengan teliti. Tetapi, ia boleh dilakukan dengan lebih baik jika tidak mempunyai kekangan masa. Kajian mendapati kesemua pelajar mengetahui dan berwaspada akan pemanasan global di bumi. Walau bagaimanapun, tindakan mereka tidak menggambarkan sebaliknya. Dalam erti kata lainnya, mereka mempunyai tahap kesedaran pemanasan global yang tinggi, tetapi tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sebagai contoh, mereka tahu bahawa mengurangkan penggunaan plastik dapat menyelamatkan bumi daripada pemanasan global. Tetapi, sesetengah pelajar tidak mempraktikkan amalan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya tidak mempunyai lebihan beg atau malas untuk membawa bersama mereka sentiasa. Seterusnya, dari ini kita mengetahui bahawa apabila seseorang individu itu mempunyai pengetahuan tentang pemanasan global, beliau tidak semestinya akan bertindak berdasarkan pengetahuannya. Hal ini dibuktikan oleh responden kajian berdasarkan maklumat daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden. Daripada keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahawa tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar adalah tinggi, tetapi tingkah laku mereka masih berada pada tahap yang rendah. Terdapat beberapa aktiviti yang dapat menambahkan rasa cinta pelajar kepada alam sekitar. Contohnya, mempertingkatkan hubungan antara pelajar universiti dengan masyarakat seperti menganjurkan program-program kesedaran pemanasan global seperti program kesukarelawan pelajar kepada isu tersebut. Selain itu juga, usaha untuk memperkukuhkan kesedaran pemanasan global sepatutnya diterapkan sejak kecil lagi. Aktiviti kesedaran pemanasan global yang direncanakan juga perlu mampu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap diri kanak-kanak dan seterusnya menyemai rasa cinta mereka terhadap alam sekitar dari usia muda lagi. Pendedahan tentang kesedaran pemanasan global juga perlulah dilakukan secara terus-menerus melalui media massa dan media elektronik. Penyampaian yang berkesan haruslah diaplikasikan agar mesej yang ingin disampaikan tidak disalahertikan dan mudah difahami. Dengan mempraktikkan langkah-langkah tersebut, pelajar akan memelihara dan memelihara alam sekitar untuk mempertahankan atau menyelesaikan fenomena ini.